Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat petang kepada semua yang dapat hadir pada petang ini. Kita bersama-sama dengan Kementerian Belia dan Sukan. Kita ucapkan terima kasih kerana dapat menyertai webinar mengenai program-program latihan kemahiran dan pendidikan yang ditawarkan di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Pada petang ini nanti kita akan bersiaran sepanjang 1 jam ni untuk berkenalan apa program-program dan peluang-peluang yang Kementerian Belia dan Sukan sediakan kepada lapasan SPM dan apa peluang-peluang pekerjaan setelah tamat pengajian nanti di institusi-institusi latihan kemahiran Belia dan Sukan. Okey, sebelum tu saya sharekan satu video kita tengok programnya. Baik, video tu dia tak sempat habiskan, tak apa. Kita teruskan sesi webinar kita ya. Baik, sebelum saya teruskan, saya perkenalkan diri saya Aziati binti Yusof di Kementerian Belia dan Sukan selaku mengetuai cawangan kerjasama strategik dan kreatif dan bersama-sama saya Puan Siti Asma selaku ketua dari cawangan teknikal dan kualiti latihan. Petang ini kita akan sama-sama memberi taklimat dan memberi pengenalan mengenai program-program latihan yang kita tawarkan di institusi latihan kemahiran Belia dan Sukan. Baik, terlebih dahulu kami ucapkan syabas dan tahniah kepada semua lepasan SPM 2020. Alhamdulillah kita diberitakan dengan pencapaian yang luar biasa pada keputusan peperiksaan yang lalu. Walau bagaimanapun kita juga memberi peluang banyak kepada pelajar-pelajar lepasan SPM ini untuk menyertai program-program kemahiran dan kita pasti bahawa melalui program-program kemahiran yang ditawarkan ini mempunyai banyak peluang-peluang bukan sahaja untuk menyertai pekerjaan yang memenuhi kehendak industri, tetapi juga boleh memberi peluang untuk pengajian yang lebih tinggi setelah tamat dari pusat-pusat latihan ini ya. Kita di bawah Kementerian Belia dan Sukan ada 22 buah institusi di seluruh negara dan bidang-bidang teknologi yang ditawarkan adalah di bawah 14 kategori. Kita berkenalan sikit ya. Di bawah institusi latihan kemahiran Belia dan Sukan ada 22 kesemuanya, 8 daripada 22 tersebut adalah 8 IKTBN, Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. IKTBN ni ada di Alor Gajah, Bacok, Bukit Mertajam, Cembung di Cembung Negeri Sembilan ya, Dusun Tua di Selangor, Paguh di Johor, Sepang di Selangor dan Temelloh di Pahang. Kita ada 13 IKTBN
IKBN Bandar Penawar di Johor, IKBN Jitra di Kedah, IKBN Kemasik di Terengganu, IKBN Kinarut di Sabah, IKBN Kuala Langat di Selangor, IKBN Kuala Perlis di Perlis, IKBN Miri Sarawak, IKBN Naka di Kedah, IKBN Pertak di Selangor, IKBN Sikap Iskandar di Perak, IKBN Tanah Merah Kelantan dan IKBN Wakaf Tapai di Terengganu. Dan kita ada satu akademi yang kita kenal sebagai Akademi Kemahiran Biliar Golf. Baik, apa beza antara ketiga-tiga jenis institusi latihan ni? Kalau di IKBN, program-program yang ditawarkan adalah sehingga diploma, peringkat diploma, iaitu bersamaan juga dengan sijil kemahiran tahap 5. Dia ada sijil kemahiran, ada SKM dan ada both sijil dan diploma. Manakala kalau di IKBN, program-program yang ditawarkan sehingga sijil tahap 3, SKM sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Manakala di AKBG ada secara spesifik program-program latihan kemahiran dalam bidang golf seperti pembantu operator pengurusan padang golf dan juga KD ya. Dan dalam perancangan yang kat bawah tu kita letak insya-Allah dalam masa terdekat kita akan bangunkan satu institusi yang dikenali sebagai Institut Kemahiran Sukan Negara, di mana di IKSN ni kita akan pusatkan segala jenis program-program di bawah teknologi sukan seperti kemahiran pemotoran, kemahiran sukan golf tadi tu dan kemahiran terapi dalam sukan. Itu semua dalam bidang-bidang kemahiran. Even kalau pemotoran tu sebenarnya untuk menjadi spesialis dalam motorsport technician lah ya. Itu pengenalan tentang jenis-jenis IKBN yang kita ada. Kemudian di keseluruh 22 ILKBS, singkatan ILKBS akan disebut ya, untuk institusi tadi tu IKBN semua tu ada lebih 170 kursus sebenarnya yang sama ada di tingkat sijil atau diploma, dan kapasiti kita pengambilan untuk belajar di ILKBS institusi kita tu dalam 10,000 ya. Lepas ni Puan Siti akan terangkan setiap satu apa jenis-jenis sijil dan program-program diploma yang ditawarkan tu ya. Saya tunjukkan satu lagi video tengok ringkasan mengenai program-program diploma tadi. Saya ambil masa sikit. Okey. Saya sangat suka masak, terutama dalam bidang bakery lah, membuat roti dan kek. Saya berminat dengan kursus robotik sebab belajar tentang programming, AutoCAD dan electrical lah. Kesukaan saya macam race. Daripada race, saya libatkan diri sebagai mekanik. Race ni bagi saya mencoba diri saya masuk dalam perlombaan. Saya berada di Institut Kemahiran Biliar Negara Perak ini sendiri. Saya banyak terlibat dengan pertandingan rekaan fashion. Kemahiran semakin meningkat dengan pendedahan kemahiran-kemahiran yang saya timba. Banyak perkara saya belajar, iaitu tentang engine, elemen menu, welding. Dulu engine kecil-kecil saya buat, sekarang dah engine besar. Kursus ini dapat membantu saya lebih kepada bidang kemahiran dan juga memberi keyakinan kepada diri saya untuk membuka kedai saya satu hari nanti. Cita-cita saya ingin menjadi pembantu jurukera yang berjaya dan membantu dalam sektor industri. Impian saya dua, iaitu seorang pengajar dan seorang pelumbu. Saya nak buka sebuah kedai kek dan roti yang mana style dia adalah English modern. Saya ingin ada rekaan ataupun label saya sendiri yang saya dapat producekan pada pasaran dan pada masyarakat. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung kepada slide yang dibentangkan oleh Dr. Aziati tadi ya. Assalamualaikum, apa khabar kepada semua para lepasan
SPM tahun 2020 pada semua penonton para lepasan SPM, tahniah diucapkan di atas pencapaian masing-masing. Walau apa pun keputusan yang kita perolehi, apa pun keputusan yang kita terima, pasti ada hikmahnya, pasti ada jalan untuk adik-adik terus mencapai kejayaan dalam hidup. Kepada yang berminat untuk menyertai latihan kemahiran, jom daftar di TVET ILKBS, Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Okey, sedikit latar belakang berkaitan dengan IKBN dan IKTBN atau nama yang kita panggil adalah Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Visi utama kita adalah untuk membina generasi belia yang mempunyai jati diri dan kompeten dalam kemahiran bagi memenuhi keperluan tenaga mahir dan separa mahir negara. So dalam masa yang sama, kita akan menghasilkan belia yang berkemahiran, berdisiplin dan berakhlak mulia untuk memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Jadi melalui latihan kemahiran yang ditawarkan di ILKBS, kita akan menyediakan peluang latihan kemahiran kepada belia melalui pelbagai pendekatan untuk melahirkan tenaga mahir dan separa mahir bagi memenuhi keperluan industri negara. Konsep latihan yang diterapkan di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan, kita memfokuskan kepada latihan kemahiran dan juga latihan bina insan, iaitu elemen-elemen kepimpinan, jati diri dalam setiap diri pelajar lah. Jadi untuk pelaksanaan latihan pula, kita lebih kepada latihan amali iaitu 70%, yang mana kita kita punya tujuan utama adalah untuk menghasilkan graduan TVET ILKBS yang kompeten, yang mahir dalam melakukan kerja dan akhirnya akan memenuhi keperluan dekat industri lah. Jadinya ILKBS memberi latihan kemahiran dalam pelbagai bidang di peringkat sijil, diploma dan juga diploma lanjutan kepada para lepasan sekolah menengah. Kita ada juga program untuk pekerja industri, peserta daripada antarabangsa dan juga orang awam lah. Seperti yang dimaklumkan tadi, kita ada 14 bidang pengkhususan, iaitu gabungan daripada pelbagai teknologi, teknikal dan juga non-teknikal. Seperti yang kita lihat, kita ada pelbagai bidang teknologi teknikal seperti automotif, marine, mechanical awam, elektronik, electrical, dan kita juga ada teknologi pertanian, hospitality, tekstil, personal, fotografi, teknologi maklumat, minyak dan gas, dan yang sinonim dengan KBS adalah teknologi sukan. Jadi kita ada satu bidang khusus di mana kita memfokuskan bidang teknologi sukan yang kita akan tawarkan di Institut Kemahiran Sukan Negara. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, kapasiti latihan kita 10,000 orang pelajar. Kita ada 22 buah institut. AKBG yang adik-adik tengok di depan adalah Akademi Kemahiran Belia Golf. Okey, enrollment sekarang pada masa sekarang 7,573 orang pelajar. Badan Persijilan yang memberi tauliah dan mengiktiraf bidang yang adik-adik akan belajar nanti adalah daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana sijil yang ditawarkan adalah bermula daripada sijil Kemahiran Malaysia tahap 1, tahap 2, tahap 3, Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia tahap 5. Seterusnya kita juga ditauliahkan, sebahagian program kita juga ditauliahkan oleh MQA, yang mana kebanyakan program tersebut kita tawarkan di IKTBN Temerloh, Pahang.
Contoh bidang yang ditawarkan di bawah persijilan MQA adalah kejuruteraan otomotif pembuatan, penyelenggaraan dan reka bentuk produk. Seterusnya, badan persijilan yang yang terlibat dalam latihan kemahiran di FKBS adalah Suruhanjaya Tenaga ataupun ST. Sijil-sijil yang ditawarkan adalah sijil dan sijil lanjutan bagi pendawaian elektrik 1 fasa PW2, pendawaian elektrik 3 fasa PW4, penjaga jentera elektrik A1 dan juga penjaga jentera elektrik A4. Okey, yang penjaga jentera elektrik A4 ni kita akan selain daripada sijil daripada ST, kita akan keluarkan diploma diploma penjaga jentera elektrik lah daripada KBS. So untuk program Suruhanjaya Tenaga ini, adik-adik yang telah tamat latihan dengan jayanya akan mendapat 2 sijil lah daripada ST dan juga KBS. Kemudian kita juga ada Jabatan Keselamatan Kesihatan dan Pekerjaan JKKP, yang mana beberapa institut kita ditauliahkan untuk menawarkan program teknologi awam seperti crane menara, scaffolding asas dan juga scaffolding pertengahan. Dan yang AWS dan City and Grades tersebut adalah untuk persijilan profesional lah bagi bidang-bidang tertentu. Jadinya tempoh latihan yang di peringkat sijil seperti yang tertera di skrin adalah berdasarkan keperluan badan persijilan. Di mana kita lihat tahap 1 dan 2 sekiranya diambil bersekali, dia akan mengambil masa selama setahun 2 bulan. Dan selain pada sijil SKM yang dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, KBS akan mengeluarkan sijil teknologi bagi bidang tersebut juga. Begitu juga dengan SKM tahap 3, Diploma Kemahiran tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia tahap 5. Ini adalah lokasi 22 institut di seluruh negara. Adik-adik boleh tengok, boleh pilih berdasarkan kedudukan semasa yang daripada Perlis. Di sebelah utara kita ada Perlis dengan Kedah, iaitu di Jitra, Naka dan Kuala Perlis. Untuk Penang kita ada Bukit Mentajam, dan wilayah tengah kita ada Seri Iskandar di Perak. Di pantai timur kita ada Bacok, Wakaf Tapai, Tanah Merah, Kelantan, Kemasit, Pekan, Temerloh, Pahang. Dan di wilayah tengah kita ada beberapa IKTBN yang berpusat di sini. Contohnya di Melaka IKTBN Alor Gajah, yang mana kita fokuskan kepada teknologi hospitality. COE untuk bidang hospitality adalah di IKTBN Alor Gajah. Kemudian kita ada IKTBN Cembung di Negeri Sembilan. Ini adalah COE untuk otomotif. Kita ada IKTBN Sepang di Selangor, IKTBN Kuala Langat, IKBN Kuala Langat, minta maaf, dan IKTBN Dusun Tua. Dan kita ada AKBG. So di Johor kita ada 2 buah institut, iaitu di IKTBN Pagoh dan IKBN Bandar Penawar. IKBN Bandar Penawar ia lebih memfokuskan kepada bidang hospitality lah dan strategi masakan. Begitu juga di Sabah dan Sarawak kita ada 2 buah institut, di Kinarut dan juga di Miri. Menjadikan jumlah keseluruhan 22 buah institut. So ini adalah kursus-kursus yang kita tawarkan di IKBN dan IKTBN. Kita boleh tengok daripada SKM tahap 1 hingga 3. Kita ada Diploma Kemahiran Malaysia dan kita ada Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia lah. Daripada teknologi makanan dan perkhidmatan perhotelan, yang mana kebanyakan kursus ini banyak ditawarkan di IKTBN Alor Gajah Melaka. Kita ada teknologi tekstil apparel, kita yang ini di IKBN Pertak, IKBN Pertak Selangor. Kita ada perkhidmatan personel, ini di IKBN Kemasit. Kita ada kursus perekaan gaya rambut dan terapi kecantikan. Teknologi fotografi kita tawarkan di IKBN Kuala Langat, dan teknologi maklumat di IKBN Seri Iskandar. Teknologi sukan
terapi sukan, ya, dan teknologi pengurusan golf, caddy golf, pemotoran motor, penyelenggaraan motosikal dan juga 4 roda lah, ya. So dan seterusnya pengurusan golf untuk master caddy. So kursus-kursus sukan kita akan pusatkan di IKSN lah yang kita akan wujudkan tak lama lagi. So untuk otomotif kita ada beberapa institut yang menawarkan program otomotif diketuai oleh IKTBN Chembong. Kita ada di Dusun Tua, kita ada di Jitra, dan kita ada di Miri. So kursusnya juga pelbagai bermula daripada tahap 1 sehingga dengan di LKM lah, Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. Teknologi Marine adalah program baru kita tawarkan di IKBN Kuala Perlis. Okay, ia bermula dengan tahap 1 hingga 3. Teknologi elektronik pula ditawarkan di IKTBN Sepang, IKTBN Bukit Mertajam. Okay, mechanical kita ada banyak institut yang menawarkan kursus-kursus dalam teknologi mechanical seperti IKTBN Pagoh, IKTBN Sepang, IKBN Pekan, Pahang, ya, kita ada teknologi pesawat di IKBN Pekan. Okey, kemudian kita juga ada kejuruteraan awam. Kejuruteraan awam ini dia punya pusat kecemerlangan dia adalah di IKTBN Bacok, Kelantan. So ada beberapa program seperti yang di skrin ditawarkan di Bacok, di Chembong untuk teknologi awam lah dan juga Kuala Perlis. Seterusnya teknologi kejuruteraan elektrik, kita punya pusat kecemerlangan kita akan wujudkan di IKTBN Bukit Mertajam. So ada beberapa kursus yang kita lihat di skrin. Adik-adik boleh pilih kursus mana yang mengikut kecenderungan dan minat masing-masing dan pilihan kejaya masing-masing dan pilihlah kursus yang bersesuaian. Mohon ke IKBN yang menawarkan program lah. So ini adalah zon 5 wilayah serti kursus dan hub yang kita tengok tadi tu. Daripada utara ke selatan, timur, dan Sabah Sarawak kita ada kepelbagaian program yang ditawarkan lah. So boleh lihat program mana yang menjadi minat kepada adik-adik dan boleh memohon dalam UPU sekarang telah dibuka semula, kan. Okay. Kemudian saya ingin menambah juga selain bagi program latihan kemahiran di ILKBS, di samping subjek teknikal, subjek kemahiran, bagi memastikan graduan TVET ILKBS ini adalah seimbang dari segi teknikal dengan soft skill, maka kita ada ajar beberapa subjek umum yang yang ditawarkan untuk semua program, tak kira bidang apa, wajib mengambil subjek umum, contohnya core abilities kebolehan teras. Dalam subjek umum core abilities kebolehan teras ini, adik-adik akan diajar cara berkomunikasi yang sebenar, kan, yang betul, bekerja dalam kumpulan, teamwork macam mana, bagaimana nak memimpin dan juga dalam mengamalkan etika kerja yang betul. So dalam core abilities ini dia akan diajar di semua tahap program yang ditawarkan. Dan subjek bina insan yang di LKBS ni adalah specialty program di LKBS adalah subjek bina insan. Yang mana subjek sebegini saya ingat tidak ditawarkan di IJC TVET yang lain, yang mana kita memfokuskan kepada pembentukan jati diri belia melalui kursus-kursus seperti kepimpinan, kawat, pendidikan Islam dan moral. So subjek-subjek umum ini dia wajib luluslah untuk dapat sijil penuh. Jadi untuk subjek umum bukan teknikal, kita ada keusahawanan, kita ada bahasa Inggeris, kita ada matematik dan teknologi maklumat. Untuk subjek umum keusahawanan, ia akan diajar di 3 semester. Silibus yang kita bangunkan adalah bersama dengan MDEC.
yang mana memfokuskan kepada keusahawanan digital. Jadinya pelajar-pelajar TVET ILKBS akan diperkenalkan dengan elemen keusahawanan digital. Mereka akan belajar macam mana macam mana membangunkan produk, membuat pemasaran dan membuat jualan. Jadinya prestasi jualan pelajar akan direkodkan, akan dipantau dalam sistem yang sistem yang dinamakan Go E-commerce lah yang dibangunkan oleh MDEC. Selain pada itu, untuk subjek keusahawanan untuk pelajar semester akhir yang menjadi LI, kita juga tawarkan program incubator. Jadinya mana-mana pelajar yang telah telah membangunkan produk, ada produk sendiri dan mereka dah tahu macam mana nak pasarkan, kita akan bantu supaya pelajar ini akan keluar nanti akan menjadi seorang usahawan TVET atau kita panggil TVETpreneur lah. So subjek umum teknikal mengikut bidang, kita ada sains kejuruteraan, sains pemakanan, keselamatan industri, AutoCAD dan sebagainya. So kita ada seingat saya ratusan subjek umum teknikal mengikut bidang, berdasarkan bidang-bidang yang ditawarkan lah. Jadinya proses pengajaran dan pembelajaran di TVET, LKBS, kita memfokuskan kepada elemen ASK iaitu sikap, kemahiran dan pengetahuan. Jadi tenaga pengajar LKBS kita ada lebih 1,300 orang pelajar yang berkelayakan, yang kompeten, yang daripada kategori pakar, mahir dan kompeten. Nisbah satu orang pengajar di LKBS adalah 25 orang pelajar lah untuk satu kelas. Dan pada tahun 2020, KBS telah mensasarkan supaya sekurang-kurangnya 50% bidang kemahiran yang ditawarkan di LKBS diajar dalam menggunakan bahasa Inggeris. Ia bersesuaian dengan kehendak semasa, keperluan industri. Setengah bidang teknikal memang banyak menggunakan term dalam bahasa Inggeris. Jadinya kita beri pendekatan sedemikian untuk meningkatkan motivasi pelajar-pelajar TVET LKBS kita in order dia orang ni nak masuk ke alam pekerjaan lah. Jadi seperti yang adik-adik semua tahu, sekarang ni musim PKP 3.0. So saya nak maklumkan dekat LKBS kita mengadakan PDP secara hybrid lah. Jadinya pembelajaran seatas talian kita laksanakan bagi subjek teori, subjek untuk mengulang kaji, melalui web base, melalui Google Meet ataupun Zoom dan aplikasi lain lah yang available pada masa ini. Dan kita ada kaedah bersemuka. Yang ni memang kita tak boleh nak elak, kita perlu bersemuka antara pengajar dengan student untuk menjalankan latihan yang praktikal, supaya sebab pelajar-pelajar TVET dia perlu menjalani sendiri, melaksanakan kerja itu sendiri supaya ia akan hands on lah, lebih hands on dan dia akan kompeten. Jadi kita harapkan musim COVID ni akan berakhir tak lama lagi dan kita akan melaksanakan sesi PDP ni seperti sedia kala lah. Okay. Syarat kemasukan ke LKBS, adik-adik yang tamat SPM dan lulus SPM, tamat tingkatan 5, warga negara Malaysia yang bujang yang bujang berumur di antara 17 hingga 30 tahun dan tidak rabung warna bagi certain kursus lah seperti literate dan elektronik sebab nak membezakan wire hijau, kuning, biru semua yang ada tu, so kita kena tidak rabung warna lah. Kemudian kemudahan asrama, allowance makan percuma disediakan. Untuk allowance untuk tahap 1, 2 kita bagi RM100 sebulan, tahap 3, 4, 5 200 dan ada juga allowance untuk menjalani latihan industri lah.
Iklan bagi pengambilan pelatih akan disiarkan di akhbar utama dan laman web KBS. So bolehlah pergi ke laman web kita dan pilih program institut mana yang adik-adik minat. Jadi kepada semua pelajar lepasan SPM yang minat kemahiran, yang minat untuk menjadi usahawan ataupun kita panggil sekarang keywordpreneur, yang minat untuk menceburi gig ekonomi, marilah sama-sama menyertai keyword LKBS kerana di sini kita menggabungkan elemen kemahiran, kita ada elemen bina insan dan kita memberi penekanan ataupun menggalakkan elemen keusahawanan kepada semua pelajar-pelajar kita dan kita boleh nampak kebolehpasaran graduan keyword LKBS setiap tahun adalah melebihi 90%. Jadinya graduan keyword LKBS ni boleh mencipta pekerjaan sendiri melalui menjadi usahawan lah. Menjana ekonomi, menjana pendapatan sendiri, kompeten kemahiran, seterusnya menjadi pekerja mahir yang akan memenuhi keperluan industri terkini. Dan satu lagi, adik-adik jangan risau, kita menyediakan peluang untuk menyambung pengajian artikulasi dengan universiti-universiti yang terlibat seperti pada masa ini kita ada dengan UniKL dan kita ada dengan MTUN, Technical University. Okay. Jadi pengambilan pengambilan pelajar keyword LKBS kita adakan 2 kali setahun, Januari dan Julai. Untuk sesi Januari, kalau adik-adik terlepas pada sesi Julai sekarang, tahun depan untuk sesi Januari kita akan keluarkan lagi iklan pengambilan melalui laman web Kementerian Belia dan Sukan lah. So ini kita letakkan beberapa slide untuk menunjukkan kejayaan graduan IKBN bagi memberi motivasi ataupun memberi pengenalan kepada adik-adik yang mana dengan mengikuti program kemahiran kita bukan setakat untuk bekerja dengan majikan, kita boleh mencipta pekerjaan kita sendiri dengan contohnya menjadi usahawan pembuat pakaian. Ini adalah bekas pelajar di IKBN Jitra. Okay. Dan kita ada untuk kejuruteraan tahir, bidang timpalan dan arka. Tengok gaji bulanan. Okay. So seterusnya adalah khusus usahawan jahitan dan kecantikan. Ini adalah alumni dari IKBN Pertak, jurusan solekan dan andaman. So mereka ini telah membuka perniagaan sendiri. Kemudian ini adalah bidang penyelenggaraan kenderaan, buka bengkel, buka workshop. Okay. Kita juga ada kontraktor binaan bangunan daripada IKBN Wakaf Tapai di Terengganu. Kita ada kursus binaan bangunan di sana. So Encik Abu Bakar ini adalah bekas pelajar di IKBN Wakaf Tapai. Seterusnya kita ada Encik Azmi bin Awang, kontraktor elektrik yang belajar pendawaian elektrik di IKBN Wakaf Tapai. Seterusnya adalah membuat kek dan pastry. So ini yang menjadi popular sekarang di musim PKP, di musim banyak bisnes tidak dapat dibuka, tapi dengan membuat kek dan pastry dan jual secara online, ia akan menjana pendapatan juga. Okey, kita sambung dengan video Dr. Aziati. Okey, terima kasih Puan Siti Asma. Tadi kita dapat maklum balas second video saya share tu tak nampak gelap. Kita pasang lagi sekali, kemudian kita sambung ada lagi beberapa slide kita nak share. Pasang lagi sekali video ni adalah ulasan-ulasan daripada pelajar-pelajar yang telah belajar di IKBN dan apa pengalaman mereka sepanjang melalui sesi pembelajaran di IKBN. Kita tengok apa ni. Kita nampak tak positif? Nampak dah? Okey.
Saya sangat suka masak, terutama dalam bidang bakery lah, membuat roti dan kek. Saya berminat dengan kursus robotik sebab belajar tentang programming, AutoCAD dan electrical lah. Kesukaan saya macam race. Daripada race, saya libatkan diri sebagai mekanik. Race ni bagi saya cabar diri saya masuk dalam perlumbaan. Saya berada di Institut Tadi pun macam ni, terputus-putus macam ni. Tak. Yang ni tak ada lah, kalau nak download dulu tak sempat download dah. Cuma saya ambil Q&A ni, ada soalan Puan Siti, dia tanya SBM setara boleh mohon tak? Boleh kan? SBM ni CJ Vocational Malaysia. So kita anggap memenuhi keperluan kelayakan minimum permohonan ke IKTBN untuk pemasukan. Cuma kalau SBM tu peluang dia ke diploma lah, sesuai kan Puan Siti, sebab SBM dia dah setara dengan SKM. Mungkin SBM yang bertanya ni dia SBM tahap berapa? Kalau tahap 2 mungkin sampai ke tahap 3. Kalau dah SBM tu tahap 3 boleh ke diploma DKM terus lah. Okey, itu satu makna. Satu lagi, tadi Puan Siti ada sebut yang apa namanya, saya ni dah tekan macam-macam ni. Kelebihan di institusi latihan kemahiran belia dan sukan, kalau kita boleh highlight balik, di mana berbeza dengan pusat-pusat pengajian tinggi lain. Bila belajar di ILKBS, pelajar, murid akan dapat allowance kan setiap semester. Kemudian dan iuran pengajian dibagi setiap semester tu ditanggung oleh kerajaan Malaysia lah. Cuma ada semasa pendaftaran itulah kita ada bayaran yang minimum. Itu sekadar untuk memenuhi keperluan persijilan lah. Program yang dipohon. Tapi tak adalah sampai pelajar-pelajar IKBN tak adalah yang sibuk nak mencari permohonan untuk beasiswa ke, permohonan pinjaman pengajian ke, semua tak ada, sebab kita yang menanggung pengajian tu. Ini ada penawaran khusus-khusus di IKBS. Baik, Puan Siti boleh, saya kena download dulu beberapa video ni lah katanya tak. Okey. Saya Dr. maklumkan allowance tadi kita bayar bulanan RM100 dan RM200 lah mengikut tahap yang adik-adik belajar. So yuran pendaftaran yang minimum dikenakan semasa pendaftaran itu adalah yuran bagi kelengkapan, yuran untuk persijilan di awal kemasukan ke ILKBS sahaja. So yang ni ada video yang dah download, saya harap yang ni boleh, dia tak putus-putus lah. Tadi minta maaf lah, mungkin line problem lah tu, jadi putus-putus ni. Kita pasal yang ni yang dah download, harap ni tak putus-putus.
ILKBS Professional Terengganu. Okey, tu laman web rasmi kita lah untuk setiap IKTBN pun ada di kemahiran.kbs.gov.my kalau siapa nak layari dan apa tu tengok secara lebih detail lah bagi setiap IKTBN tu apa program yang ditawarkan. Dan kita sebenarnya alhamdulillah pada pandangan kita pelajar-pelajar di IKTBN dan IKTBN ni ini punya disiplin yang tinggi. Lepas tu bila dia memulakan pengajian tu dia mula dengan sijil yang paling asas, dia naik slowly sikit-sikit pertengahan dan sehingga dia menjadi pakar atau expert dalam bidang dia tu dan skillful dalam bidang dia. Kemudian terpulang peluang untuk sambung lagi dan lagi sama ada dari segi pendidikan ataupun membina kerjaya yang cemerlang sebab kemahiran dah ada. Itu kita nampak kebanyakannya berjaya lah walaupun kita punya kelayakan kemasukan tu kita tak tekankan pencapaian akademik seminimum mungkin boleh sesiapa masuk, tetapi kalau yang cemerlang pelajar cemerlang belajar bermula dengan tahap kemahiran itu adalah satu kelebihan kepada pelajar tu lah kita berpandangan kerana lepas pada tu dia boleh grab apa tu peluang untuk dia menentukan hala tuju dia lebih jauh, lebih banyak lagi. Dia dimulakan dengan pengajian dengan kemahiran. Lagipun tempoh latang kita tak panjang kan Puan Siti. Kalau sijil tahap 1 tu 6 bulan dah dapat satu sijil dah tahap 1. Kemudian tahap 2 setahun, belajar dalam 2 tahun dapat tahap 3, kemudian diploma, kemudian tapi ada juga yang terus ambil pengajian terus dengan diploma dalam tempoh 2 ke 3 tahun ya. Puan Siti berdasarkan kursus lah, ada kursus yang 2 tahun setengah, 2 ke 3 tahun untuk diploma. Kemudian seperti yang diterangkan tadi lah, kita ada artikulasi laluan yang boleh selepas diploma untuk pengajian lebih tinggi di tingkat ijazah. Dan kita ada juga lepasan kemahiran IKTBN yang dulu yang telah tamat kedoktoran juga, punya kerajinan tu kan. Walaupun dia bermula dari sekadar sijil kemahiran tapi dia berjaya mencapai kepuasan diri dia dengan mencapai mendapat ijazah kedoktoran pun ada. But at the same time lepasan IKTBN ni sambil-sambil dia sambung belajar tu, sambil tu dia menjadi usahawan, membina kerjaya sendiri dengan bila menjadi usahawan tu kita boleh bayangkanlah pendapatan dia tu dengan kemahiran yang dia ada tu berbaloi lah lumayan, alhamdulillah ya. Itulah antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh kongsikan ya, kalau anak-anak atau adik-adik memula pengajian di IKTBN. Apa lagi kita tengok ke Q&A. Ada soalan ni doktor, apakah beza antara IKBN dan IKTBN? Okay. So tadi kita mungkin dah jelaskan sedikit. IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara, menawarkan program di peringkat sijil dan yang di IKTBN adalah menawarkan program sehingga ke diploma lanjutan kemahiran Malaysia lah. Kita ada 8 buah IKTBN di seluruh negara dan yang menawarkan program sehingga tahap 5. So sebahagian pelajar-pelajar TVET LKBS yang lepasan daripada DKM, Diploma Kemahiran Malaysia tahap 4, sebenarnya telah boleh menyambung pengajian ke IPT dengan pengecualian kredit lah berdasarkan pemetaan kurikulum nanti. Okay. So kita juga nak maklumkan kurikulum ataupun silibus yang diguna pakai di Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ini adalah merujuk kepada kebanyakannya yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Kita ada 100 lebih program yang ditauliahkan oleh JPK yang mana semua silibus adalah dibangunkan berpandukan kepada National Occupational Skill Standard yang dibangunkan oleh pakar daripada industri di seluruh negara.
Jadi kita boleh katakan silibus yang adik-adik akan belajar nanti sebenarnya dibangunkan oleh orang industri. Bermaksud kita akan belajar dan kita akan buat exactly sama dengan apa yang adik-adik akan buat di alam pekerjaan nantilah. Okay. Dan tadi doktor dah maklumkan berkaitan dengan keusahawanan, kita nak mengeluarkan juga di ILKBS sangat menggalakkan pembentukan usahawan entrepreneur di kalangan pelajar ILKBS, di mana kita telah memulakan daripada semester pertama lagi adik-adik mendaftarkan diri ke ILKBS. Salah satu subjek umum adalah keusahawanan digital. Kemudian sekiranya berminat boleh terus menyambung dengan menyertai projek inkubator. Okey, semasa menjalankan projek inkubator tu, semasa adik-adik berada dalam institut lagi dah boleh buat produk, dah boleh pasarkan dan dah boleh buat jualan lah. Dan sekarang ini kita sekarang telah mewujudkan satu lagi program kita namakan Makerspace MyBiz Hub. Bermaksud mana-mana pelajar semester akhir yang menjalani inkubator tadi, sampai satu masa mereka akan tamat, mereka keluar daripada institut. Jadi kita buka peluang, panggil semula pelajar-pelajar lepasan kita ni yang telah bergelar, yang telah menjalani projek melaksanakan beberapa produk dekat inkubator ni, mereka boleh masuk semula ke institut, mereka boleh jalankan perniagaan daripada dalam institut dengan menggunakan fasiliti kelengkapan peralatan dalam institut selama 6 bulan sehingga setahun lah. Okay. Ia memberi peluang pada pelajar-pelajar ini sebelum mereka mewujudkan syarikat. Mereka telah mewujudkan syarikat sendiri sebelum mereka membentuk perniagaan di luar. So kita bagi galakan, kita bagi sokongan dengan menyediakan kursus dan perkongsian peralatan dan fasiliti di dalam institut lah, supaya mereka ni boleh menyambung kemahiran dalam usahawan tersebut. Okey, Puan Siti ada satu soalan di Q&A ni, dia tanya lepasan ILKBS boleh sambung ke MTun sarjana muda apa? Dia bergantung kepada pengajian kita di masa diploma atau peringkat CJ tu lah ya. Kita nak ulas. So program yang kita tawarkan adalah teknologi otomotif. So mereka akan sambung ke program teknologi jugalah dekat universiti, contoh di MTun ataupun di UniKL. Tempoh hari kita telah mengadakan program matrikulasi bersama UniKL. Jadinya lebih pada 20 program teknologi kita di peringkat DKM sebenarnya lepasan daripada program tersebut sudah layak memohon diploma ataupun ijazah sarjana muda di UniKL program teknologi lah. Contoh teknologi otomotif, timpalan, HVAC dan pelbagai lagi lah teknologi yang ada dekat LKBS yang di peringkat tahap DKM. Tahap 4 sebenarnya dah boleh mohon ke ijazah sarjana muda tanpa menghabiskan ke tahap 5. Habis pada tahap 4 DKM tu, adik-adik dah boleh sambung ke peringkat ijazah dekat universiti lah, teknikal yang ada menawarkan program matrikulasi dengan kita lah, dengan LKBS. Okey. Saya sebelum kita pun ada 10 minit saja lagi. Suka saya nak sebut di sini kalau tadi kalau ada yang bertanya macam mana kita boleh jamin bahawa keluaran atau lepasan IKBM ni boleh mendapat pekerjaan setelah tamat belajar tu kan. Kita ada unit di setiap IKBS, kita ada cawangan yang sentiasa mempunyai yang aktif mengadakan hubungan dan jalinan kerjasama strategik dengan industri. Jadi melalui aktiviti-aktiviti seperti inilah kita sentiasa pelajar-pelajar yang di tahun akhir atau semester akhir kita akan matchkan
untuk latihan industri yang biasanya kita cuba berunding dengan industri-industri yang kita adakan kerjasama ni. Kalau boleh setelah pelajar-pelajar ni tamat latihan industri, terus diberi penawaran pekerjaan, dan biasanya kita dapati kebanyakan industri yang kita adakan kerjasama berpuas hati dengan sahsiah, dengan disiplin, dengan tahap sikap pelajar-pelajar lepasan LKBS ni lah yang menyebabkan mereka automatik kebanyakannya ditawarkan penempatan pekerjaan tempat yang sama di tempat yang mereka adakan latihan industri. Okay, itu yang antara yang mempunyai peratusan kebun pasaran yang tinggi lah. Lepas tu sebab tadi juga program kita ni diverse, banyak dari soft skillnya, maknanya dari teknologi hospitality-nya dalam bidang penyediaan makanan, pastry, bakery apa semua tu, sehinggalah teknologi high tech punya lah, ya kan, maknanya macam automotive, electrical, mechanical apa semua tu yang kita boleh beri jaminan lah bahawa memang teknologi-teknologi yang kita tawarkan ini masih relevan dan kekal relevan, dan kita sentiasa mendapat maklum balas dari industri bahawa supaya ia kekal relevan, supaya bila pelajar ni keluar dah terus diberi peluang pekerjaan dan juga seiring juga dengan keperluan pengajian tinggi yang lain. Okey, ada lagi ke soalan yang kita nak ada yang ada yang clear soalan saya, ada yang tak clear. Tapi akhir kata dari Kementerian Belia dan Sukan, saya dululah, kemudian Puan Siti boleh rumuskan ulasan untuk webinar kita petang ni. Kita mengalu-alukan semua pelajar SPM yang berkelayakan, yang berminat, yang memang dah nampaklah jalan dia tu, dia ingin memohon untuk mempelajari persijilan dan kelayakan di institusi latihan kemahiran belia dan sukan, dan insya-Allah dia setiap ilmu tu ada kelebihan dia, dan kita sentiasa memastikan bahawa IKTBN dan IKBN kita ni bukan setakat dari segi ilmiahnya, dari segi akademiknya, dari segi kemahirannya, tapi juga dari segi sahsiah diri dan etika kerja tu memang mempunyai tahap yang tinggilah, dan yang disukai oleh majikan apabila kita matchkan mereka dengan industri, bahawa kebanyakan yang industri yang deal dengan, yang mengambil, yang menawarkan peluang pekerjaan kepada pelepasan IKTBN dan IKBN ni, banyakkannya memang berpuas hati bahawa lepasan institusi latihan kemahiran belia dan sukan adalah sebagaimana yang mereka harapkan bagi seseorang graduan lah untuk memenuhi industri mereka. Baik, positif lah. Ya. Pilihlah kursus ataupun program yang untuk diikuti ni berdasarkan minat dan kecenderungan para pelajar, adik-adik, anak-anak sekalian, dan sasaran pekerjaan yang diminatilah. InsyaAllah dengan usaha kita akan berjaya dalam hidup ini berdasarkan kita punya usaha dan tawakal. So selamat maju jaya kepada semua lepasan SPM 2020 dan dialu-alukan untuk menyertai kami di keluarga kami di KBS lah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.